Kalau kamu tidak boleh, serahkan kepada orang, suruh orang beri susu dan jangan lupa upah sedikit pada orang itu supaya menjadi ganjaran untuk menunjukkan bahawa memberi susu ini bukan kerja sukarela semata-mata, tapi menunjukkan bahawa kalau disuruh oleh Allah upah, maknanya benda itu sangat berkhasiat dan tidak boleh dapat secara percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penuntun yang dirahmati Allah, seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dalam rancangan halaqah pada malam ini dengan sama-sama kita memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala terus memberi kehidupan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang taat, yang patuh sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah pada malam ini sekali lagi kita memilih topik yang cukup baik untuk kita fahami, untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Topik yang kita pilih pada malam ini dalam rancangan halaqah yang dibawa secara langsung dari studio Siri Pentas Bandar Utama ialah susu ibu. Susu ibu merupakan sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, kepada bayi. Dan sebenarnya bila kita menyebut susu ibu ini juga sebenarnya dalam fiqh Islami ataupun dalam fiqh Islam ada hukum-hukum yang tertentu. Yang ini insya-Allah yang akan cuba kita fahami sepanjang pertemuan kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan dua panelis kita pada malam ini. Di kiri saya yang paling hampir dengan saya ialah yang berbahagia Ustaz Badli Shah Alauddin, iaitu penolong pengarah dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. di hujung sana panelis yang tidak asing lagi kepada kita iaitu yang berbahagia Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Saleh, iaitu pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Ustazah ya, dahulunya dikenali sebagai Queen, tapi sekarang ditukar kepada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat yang akan kita hayati pada malam ini, kita cuba melihat dan cuba menghayati apa yang disebut oleh yang berbahagia Dr. Jamnul Azhar dalam rakaman VT yang telah kita sediakan. Silakan. Sidang penonton dan rakyat sekalian, sebenarnya susu ibu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah kepada bayi yang baru lahir melalui ibunya. Sebab itu apabila kita melihat seorang bayi itu dilahirkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ilham kepada anak tersebut untuk mengisap susu ibunya kerana ada beberapa kelebihan. Yang pertamanya, susu ibu ni dia mengandungi kolostrum. Susu awal ibu adalah susu awal ibu yang mengandungi kolostrum, yang mengandungi IgG yang kita sebut sebagai immunoglobulin yang cukup hebat, yang mana dia dapat menolak dan juga dapat menghilangkan semua jenis penyakit-penyakit dan menjadi satu sistem antibody yang kuat kepada anak yang menghisap susu ibu tersebut. Yang keduanya, dengan menghisap susu, apabila kedudukan bayi berada di payudara ibu, mata ibu melihat pada mata bayi melihat pada mata ibu, di situ akan terpaut rasa kasih sayang. Sehingga hubungan sosial, hubungan spiritual, hubungan mental antara ibu dan anak adalah hubungan yang cukup kukuh pada awal-awal pada hari pertama kelahiran seorang bayi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itulah kita dapat memerhatikan khasiat yang disebut oleh yang berbahagia Dr. Jamnul Azhar Mulkan tadi, bagaimana khasiat susu ibu yang dikaji oleh ahli perubatan. Dan inilah yang dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran, rahsia Al-Quran, sebahagian yang dapat kita fahami. Itu kita gambarkan bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesuatu kebaikan kepada manusia, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi sebelum kita membicarakan topik kita lebih lanjut pada malam ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita hayati, kita renungi dan cuba kita amalkan dalam kehidupan kita ayat Al-Quran yang telah disediakan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Sadaqallahul Azim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang, melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya dan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut. Kemudian jika keduanya mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan sebagai mukadimah dan sebagai pendahuluan dalam pertemuan kita, saya mohon daripada Ustaz Badil Shah untuk memberi sedikit penjelasan apa yang boleh kita fahami daripada ayat 233 ini. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ustaz Syukri, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat sebelum daripada dibacakan ayat-ayat tadi, pakar kita telah menerangkan tentang salah satu daripada keajaiban yang Allah berikan kepada seorang manusia yang bergelar ibu, iaitu ada pada diri mereka itu susu ibu. Untuk nak menceritakan kebaikan susu ibu ni tuan-tuan, satu ayat saja yang paling mudah menurut pakar-pakar. Kebaikan susu ibu ini ditemui setiap hari. Setiap hari akan ditemui satu kebaikan yang berbeza-beza. Bayangkanlah begitu hebatnya ciptaan Allah ini. Cuma apabila kita kaitkan dengan agama, di dalam kitab-kitab fiqh ada satu bab namanya bab ar-radha'ah. Bab ar-radha'ah ini maknanya bab tentang bagaimana kita nak menyusukan anak-anak kita. Radha'ah diambil daripada perkataan rida', iaitu proses memasukkan susu perempuan ke dalam perut kanak-kanak. Kalimat ar-radha'ah ini diambil daripada ayat yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 233, iaitu suatu ayat yang sangat panjang lebar menerangkan tentang etika bagaimana nak menjadi seorang ibu yang ingin menyusukan kepada anak-anaknya. Saya sekadar menyentuh secara umum. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memulakan dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Iaitu Allah Ta'ala menyuruh supaya ibu-ibu ni menyempurnakan
tempoh menyusu anak mereka selama 2 tahun genap. Ada beberapa pengajaran. Yang pertama, seorang ibu tatkala dia melahirkan sahaja anak atau bayi itu, Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka suatu bentuk cecair awal yang dipanggil sebagai al-liba. Al-liba ini kalau dalam bahasa sains disebut sebagai colostrum. Colostrum, tuan-tuan, Masya Allah, adalah suatu penemuan yang sangat ajaib. Saya Alhamdulillah Ustaz Syukri tak pernah menyusu, tapi saya nak bacakan sajalah tentang colostrum ini. Kata pakar-pakar, colostrum ini sejenis cecair kuning, seakan-akan berwarna oranye dan ianya menyerupai mentega cair dan ianya pekat melekit seperti sirap maple. Ianya mengandungi protein yang tinggi, zat besi dan mineral. Dia juga mengandungi kurang lemak, karbohidrat dan kalori berbanding susu yang keluar selepas kolostrum. Itu sebab orang Melayu dulu, kalau yang kolostrum atau al-liba ini, orang dulu dia buang. Kata dia ini macam kerak lah, kata bahasa kita ya. Dia buang, dia takut sebab terlalu pekat. Sedangkan al-liba itulah disebut sebagai kolostrum. Sebab itu saya tertarik juga kalau kita cerita tentang al-liba, ianya wujud pada peringkat awal sahaja selepas melahirkan. Dalam tempoh antara 3 hingga 7 hari. Barangkali kalau kita nak buat kajian lebih mendalam, hari ini anak dara yang pakai hormon untuk dapat susu, mari kita lihat, adakah mereka dikurniakan juga kolostrum ini. Maknanya Allah Ta'ala suruh sebab nak ambil kesempatan daripada kewujudan kolostrum ataupun al-liba itu tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala sambung, iaitu kepada para suami. Wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada suami-suami, dalam keadaan isteri sedang menyusukan, apakah sumbangan yang mereka perlu buat? Allah Ta'ala bagi tahu kepada suami, hendaklah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6, yang dimaksudkan sebagai rizquhunna itu ialah, kata Allah, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Sekiranya isterimu menyusukan anakmu, maka hendaklah kamu beri upah kepada anak, pada isteri kamu itu. Sebabnya tuan-tuan, maklum saja orang perempuan nak menyusukan anak ini suatu benda yang berat cabarannya. Maklum saja dalam dunia yang serba sibuk hari ini, orang perempuan leceh. Ada yang terpaksa tak dapat 2 tahun penuh kerana masalah-masalah masa, kesibukan dan sebagainya. Ada juga kita tak nafikan tidak dapat menyusukan anak kerana jaga badan misalan. Ataupun ada juga yang anaknya tumbuh gigi cepat, barangkali dia gigit dan macam-macam lagi. Maka untuk beri galakan kepada isteri itu, suami dituntut di dalam ayat ini. Allah Ta'ala bagi tahu, rizquhunna wa kiswatuhunna. Beri dia upah dan kalau boleh kiswatuhunna, beli baju, bagi hadiah dan sebagainya lagi. Ini suatu rangsangan untuk isteri itu meneruskan kembali menyusukan anak sehingga cukup 2 tahun. Cumanya muslimin muslimat sekalian, bila sebut bab upah, dalam kitab Mughnil Muhtaj mengatakan seorang isteri mentang-mentang dalam ayat ni dia boleh minta upah, jangan pula dia letak harga, itu tak boleh. Dia mesti tally dengan harga semasa. Maka saya kira itu secara umum lah. Kalau kita nak lihat kepada ayat ini panjang, tapi secara umumnya memberi pengajaran tentang bagaimana untuk kita menyusukan anak-anak ni, wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Badisha. Ustazah, dalam kehidupan hari ini, dalam kehidupan orang kata wanita pun bekerja, lelaki memang bekerja lah. Jadi kadang-kadang timbul persoalan ketidaksempatan, ketidakmampuan. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ustaz tadi dan apa yang disebut di awal tadi oleh Dr. Jamno tadi, menggambarkan bahawa bagaimana peranan susu ibu itu akan menumbuhkan kasih sayang, kerana ada hubungan yang rapat di antara ibu dan anak. Jadi kalau dalam kehidupan hari ini, minta komen Ustazah lah. Jadi kalau bagi setengah yang bekerja tak sempat, adakah hilang kasih sayang ataupun bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, rakan panel saya Ustaz Badlisha dan seterusnya penonton yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya kaum ibu yang paling istimewa pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sebelum saya menjawab soalan ini Ustaz, saya nak suruh semua orang melihat hubungan istimewa antara ibu dengan anak ini tidak wujud di antara anak dengan ayah. Yang pertamanya kerana apa? Kerana ibu mengandungkan anak itu sudah ada satu perasaan istimewa yang orang lain tak boleh rasa melainkan ibu itu sendiri. Dan bila anak itu lahir pula diberi ganjaran lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibu itu merasai kasih sayang yang luar biasa dengan anaknya dengan memberi kelebihan ada susu daripada tubuh badan ibu ini untuk dijadikan darah daging kepada anak yang dilahirkan sendiri. Yang ini saya rasa Ustaz berdua tak akan rasa. Ya, melainkan saya saja pada malam ini di sini. Dan kemudian juga hikmah menyusu ni kalau Ustaz sebut tadi banyak kepada anak-anak. Ya, tetapi sebenarnya hikmah kepada ibu pun banyak Ustaz. Kepada ibu sendiri. Ibu sendiri. Yang pertamanya kalau saya boleh sentuh di sini mengembalikan bentuk badan ibu itu sebab biasa orang mengandung dia jadi tong drum Ustaz. Jadi bila dia nak diet dan sebagainya bukan untuk siapa, untuk suami. Jadi ini adalah satu cara yang tidak mungkin orang lain yang tak bersuami, tak mengandung, tak dapat anak dapat melakukannya. Yang keduanya mengecutkan rahim. Yang ketiga mengurangkan risiko kanser payudara dan juga ovary. Kalau hari ini orang duk sebut banyak masalah kanser dan sebagainya, tapi untuk ibu yang menyusu banyak kemungkinan tidak dihinggapi penyakit ini atau terkena dengan penyakit ini hanya kerana menyusukan anak. Dan selain daripada itu 98% jarak kehamilan antara anak yang dilahirkan dengan anak yang seterusnya dapat dijauhkan dengan menyusu ibu pada 6 bulan yang pertama. Dan yang terakhir jimat belanja Ustaz. Bayangkan 6 bulan bayi itu usianya 6 bulan yang pertama 2 kilogram susu formula yang dia perlu. Kalau nak ambil upah kita tengok harga semasa Ustaz ya. 22 kilogram untuk 6 bulan yang pertama. Jadi berapa lama sebenarnya anak ini hendak disusukan? Kalaulah tak mampu untuk ibu yang bekerja selama 2 tahun, saya ingat 6 bulan yang pertama sudah cukup cantik dan sempurna. Tetapi yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 tadi, yang sempurna adalah 2 tahun. Tetapi yang elok boleh juga kalau 6 bulan. Begitu juga di dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Dan mungkin juga ramai ibu di luar sana yang tidak perasan dalam proses menyusu ini, sejenis hormon yang disebut sebagai prolaktin akan terhasil daripada badan ibu. Dan kerana hormon ini dia mempengaruhi dan merangsang perasaan keibuan kepada ibu itu sendiri. Jadi ibu yang menyusukan anak bila anak tu lahir dengan kolostrumnya, dengan berbagai-bagai faedah yang lain, perasaan kasih sayang itu tidak memungkinkan ibu ni membuang anak dia merata-rata Ustaz. Yang anak dibuang tu saya percaya ibu tak susukan langsung. Tidak ada kasih sayang. Jadi masalahnya di sini bukan semua ibu mampu menyusukan anak. Sebab ada ibu yang tiada pengetahuan, tiada sokongan suami, tiada pengalaman, tiada keyakinan dan sebagainya. Seperti Ustaz Badlisyah sebut tadi, ada juga ibu yang dirasakan remeh. Kan tidak praktikal, cerewet menyusukan anak ni, kena basuh botol dan sebagainya. Sedangkan kalau susu ibu tak payah buat semua tu, dalam kereta pun boleh sambil bawa kereta. Jadi di situ kesihatan juga dia tak terjejas kalau sekiranya ibu menyusukan anak. Jadi dalam pemahaman masyarakat kita hari ini banyak yang tidak benar, banyak yang tidak betul. Jadi saya ingat malam ini insya-Allah kita akan tahu hikmah dan apa rahsia di sebalik penyusuan ibu. Kerana pada saya kalau ibu tidak menyusukan anak ini bukan sahaja menghakis hubungan kasih dan sayang, tetapi sejak dari awal lagi hubungan yang erat itu tidak terbentuk. Daripada awal lagi Ustaz. Bukan terhakis. Kalau terhakis maknanya dia pernah ada. Betul. Tapi tidak terlucut kasih sayang ibu dengan anak itu walaupun tidak menyusu, selama mana ibu menunaikan tanggungjawab kepada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini walaupun sekejap cuma. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah yang menjelaskan kepada kita betapa kita lihat susu ibu ini merupakan sebagai suatu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan sehinggakan dalam kitab-kitab fiqh sekalian disebut oleh yang berbahagia Ustaz Badi itu ada satu bab perbincangan, babur radha'ah, bab bagaimana penyusuan ibu yang sepatutnya dilakukan. Itulah kita katakan cantiknya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita berehat seketika dan insya-Allah kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu saudara dan terima kasih kerana anda tidak ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah yang membicarakan pada malam ini tajuk Susu Ibu bersama dua panelis kita,
yang berbahagia Ustaz Badri Shah Alauddin, iaitu penolong pengarah dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, dan di hujung sana yang berbahagia Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Saleh, iaitu pensyarah di Universiti Sains Islam. Jadi untuk ini barangkali Ustaz boleh memperjelaskan kepada penonton kita untuk kita dapat manfaat. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Syukri. Apabila seorang bayi ataupun anak yang baru lahir itu kita berikan dia susu ibu, maka dia ada memberi kesan kepada ibadah. Di dalam kitab fiqh dibincangkan dengan panjang lebar tentang persoalan ini, iaitu perbezaan bagaimana kita nak membersihkan saya sebut urin lah ya, urin ataupun air kencing bayi lelaki dan perempuan yang tidak makan selain daripada susu ibunya. Cuma dalam perbicaraan ini bukanlah makna bayi itu tadi tak boleh makan selain daripada ibunya langsung, sebab secara logiknya anak-anak ni kadang-kadang ada yang kita tahnikkan. Jadi tahnik ni kita bubur kadang-kadang buah kurma sikit, madu zam-zam ada sikit-sikit ya. Dia makanan lain itu maksudnya ialah makanan yang tidak mengenyangkan, yang tidak mengenyangkan. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menyatakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ada 3 pendapat yang paling besar tentang bagaimana menguruskan urin anak-anak lelaki dan perempuan yang masih lagi menyusu dengan ibu mereka. Pendapat yang pertama ialah kedua-dua air kencing ini ataupun urin ini perlu dibasuh dengan air. Yang ini adalah pendapat mazhab Maliki dan juga Hanafi. Pendapat yang kedua ialah kedua-dua jenis air kencing ini, sama ada yang bayi lelaki ataupun perempuan, mestilah kedua-duanya boleh direnjis dengan air. Dan pendapat yang ketiga yang saya kira paling masyhur, paling bagus dari sudut syariat dan ada kesempurnaan hikmah dan maslahah adalah pendapat yang ketiga, iaitu dibezakan di antara anak lelaki dan juga anak perempuan. Bagaimanakah kaedahnya? Untuk air kencing anak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain daripada susu ibunya, maka cara membersihkan najis mereka cukup sekadar, iaitu najis maksudnya air kencing di sini hanyalah sekadar direnjiskan sahaja. Adapun bagi anak perempuan, maka hendaklah dibasuh, disiram maksudnya di sini ya. Ini bertepatan dengan beberapa hadis, antaranya hadis Daruqutni dan Hakim, hadis daripada Imam At-Tirmizi ada menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW apabila mendukung seorang bayi lelaki kemudian terkena urin ataupun air kencing itu, Nabi merenjiskan sahaja. Muslimin muslimat sekalian, ada perbahasan ulama, kenapakah anak lelaki dan anak perempuan dibezakan urin mereka? Punca ini antaranya Imam Qastalani mengatakan, puncanya ialah fizikal serta sifat urin antara dua jenis baby ini berbeza. Yang pertama, sifat urin anak perempuan pun budak kecil perempuan, dia lebih berbau berbanding dengan anak lelaki. Ini yang pertama. Yang kedua, anak lelaki dia buang air kecil tidak menentu tempatnya, kerana dia boleh di mana-mana dalam keadaan fizikalnya yang lasak itu, maka dibenarkan untuk direnjiskan sahaja. Dan yang ketiga, secara umum disebut dalam kaedah fikih umum mubalwa, iaitu orang biasa suka dukung anak lelaki. Jadi kan kita lebih suka untuk anak lelaki didukung-dukung, maka kalau dia buang air akan menyusahkan kita. Maka itulah disebutkan sebagai hikmah kenapakah anak lelaki, anak kecil belum umur 2 tahun yang tidak pernah makan selain daripada makanan ibunya iaitu susu ibunya, dibenarkan direnjis air kencingnya itu ataupun urinnya itu. Wallahu a'lam. Itu kita kata nak menggambarkan keistimewaan kesan daripada susu ibu. Susu ibu tadi Ustaz ya. Dan Ustazah, lanjutan daripada yang kita sebut sebagai kaitan ahkam ataupun hukum yang boleh kita lihat juga dalam permasalahan susu ibu ini tentang yang disebut sebagai susu ibu ni dia sebenarnya membentuk persaudaraan sebenarnya ataupun persaudaraan hakiki, sehingga kan kalau adik-beradik susuan tak boleh berkahwin. Kalau dapat Ustazah buat sedikit ulasan daripada apa yang kita sebutkan tadi. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sabda Rasulullah yang bermaksud
haram dari susuan sebagaimana haram daripada keturunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini memang jelas kepada kita bahawa bila mana haram susuan itu sama seperti haram keturunan, maka dia menjadi haram selama-lamanya. Memang haram dikahwini. Sebab itu syarat-syarat untuk mengharamkan perkahwinan antara dua beradik susuan ini sangat tegas kalau kita lihat daripada perspektif Islam ini. Yang pertamanya, ibu yang menyusu ini mesti ibu yang baligh. Jadi syaratnya kalau ibu yang tak baligh ini menyusu 50 kali kenyang pun dia tidak akan menjadi anak susuan. Yang keduanya, mesti anak itu lingkungan 2 tahun atau di bawah umur 2 tahun. Maknanya kalau anak itu lebih daripada itu, dia tidak menjadi anak susuan lagi, Ustaz. Kemudian bilangan menyusu itu pula mesti 5 kali kenyang yang berasingan. Tak boleh kalau kita sekali susu 5 kali sendawa, kita kata 5 kali kenyang. Dengan sekali menyusu tidak cukup. Dia mesti di tempat bukan tak semestinya tempat, waktu yang berasingan. Kemudian yang seterusnya, susu yang anak itu telan, yang baby itu telan mesti sampai ke perutnya. Kita kena pastikan itu, sebab katalah mungkin termuntah balik dan sebagainya, tak ditelan dan sebagainya, dia tidak menjadi syarat yang lengkap. Kerana susahnya syarat-syarat untuk menjadikan ibu itu layak sebagai ibu susuan, maka dia punya hukum adik-beradik itu sendiri pun sehingga diharamkan berkahwin. Sebab itu ditegaskan juga, ibu yang ingin menyusu anak orang lain, anak angkat dan sebagainya, anak saudara ke cucu saudara ke, mesti mendapat izin suami. Kalau suami tak izinkan, maka tidak dibolehkan. Dan yang keduanya, mesti izin kedua ibu bapa anak itu, Ustaz. Kalau ibu bapa tu tak tahu, kita yang saja-saja bermurah hati, pandai-pandai pula, itu jadi masalah yang besar di kemudian hari. Banyak lagi legal issue yang akan timbul disebabkan oleh tidak mengetahui hakikat anak susuan ini. Dan juga disebut oleh Ustaz tadi tentang upah. Upah ini bukan makna ibu tu berkira dengan apa yang dia ada, tetapi sebagai menghargai bahawa kesusahan susah sebenarnya menyusu anak, Ustaz. Banyak halangan, banyak rintangan dan cabaran. Jadi bila rasa susah dan bila diganjarkan dengan apa yang termampu oleh suami, jadi orang kata sokongan itu sebenarnya sangat membantu. Dan kenapa dikatakan susah sungguh untuk nak menyusukan anak orang ni, minta kebenaran dan sebagainya, sebab itu tadi banyak sangat perundangan ataupun hukum lain yang saling berkait. Kalau saya lihat balik, ada satu kisah seorang lelaki pada zaman Rasulullah yang bernama Uqbah. Bila mana Uqbah ini berkahwin dengan seorang wanita, datanglah seorang wanita tua yang mengatakan bahawa, tahukah kamu Uqbah bahawa kamu dan isteri kamu itu adik-beradik susuan? Jadi Uqbah kata, saya tidak mengetahuinya. Jadi mana dia nak confirm, Uqbah pergi jumpa dengan keluarga isteri, dan keluarga isteri kata dia pun tak tahu. Keluarga isteri pun tidak tahu. Jadi Uqbah tak puas hati, naiklah kuda pergi ke Madinah jumpa dengan Rasulullah. Bila Rasulullah mengetahui keadaan itu, Rasulullah kata, perlukah kamu meragui sesuatu yang telah kamu tahu? Jadi dengan sebab itu Uqbah tadi balik semula ceraikan isteri yang dicintai, yang disayangi, yang dikasihi sekian lama. Jadi kita nak mengelak daripada perkara ini berlaku, saya rasa sedari awal kita harus mengetahui. Cara nak tahu, mesti keluarga yang tahu. Mesti orang yang dekat dengan kita yang tahu. Dan juga janganlah kita sebagai ahli masyarakat kita menghalalkan perkahwinan yang haram hanya kerana kita tidak tahu dan kita tidak mahu ambil tahu. Sebab itu akan menyusahkan. Kerana hari ini ramai wanita yang bermurah hati mengambil anak angkat, menyusukan dengan susu sendiri tanpa ayah, dan bila dia melakukan ini, dia tidak mengetahui bahawa sebenarnya dengan penyusuan itu akan timbul pelbagai lagi masalah lain yang sebenarnya bukan menyusahkan tapi menyenangkan. Itu menggambarkan Ustazah, walaupun Islam ni menyuruh kita supaya kita bermurah hati, tapi dalam soal penyusuan ni dia terlibat dengan hukum hakam yang perlu kita lihat supaya tidak berlaku perkara-perkara yang seperti yang digambarkan tadi dalam peristiwa dalam kisah perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum. Saudara yang dirahmati Allah, selagi kita sediakan satu VT untuk kita melihat rahsia susu ibu. Sama-sama kita saksikan. Penyusuan susu ibu kepada anak yang baru lahir dapat mengelakkan kanser. Kerana di sana ada beberapa perkara, kebaikan-kebaikan yang akan terjadi, terutamanya apabila anak menghisap susu, berlakulah keseimbangan hormon, terutamanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini dikeluarkan oleh sejenis kelenjar yang kita panggil adenocorticohormone yang ada di dalam kelenjar pituitari manusia. Kelenjar pituitari manusia ini tujuannya
apabila ia mengeluarkan hormon tersebut, dia dapat menseimbangkan seluruh hormon, terutamanya hormon peranakan yang ada pada wanita. Dan dalam masa yang sama, ibu yang menyusukan anak, dia sebenarnya dapat menjarakkan ataupun melakukan perancang keluarga secara semula jadi, kerana apabila prolaktin terhasil untuk menghasilkan susu ibu, maka prolaktin tidak dapat menghasilkan benih supaya benih matang dalam ovari dan kemudiannya menjadi benih yang bila disenyawakan, maka ibu itu akan mengandung. Oleh demikian, ketika ibu menyusu, ketika itu dia berada pada tahap kesuburan yang rendah, dan bila berlaku perhubungan di antara lelaki dan wanita, tidaklah berlaku persenyawaan ketika itu, dan dapatlah ketika itu ibu tersebut mengatur atau menjarakkan kehamilannya, atau kita panggil sebagai perancang keluarga. Dan yang seterusnya, selain daripada susu ibu ni tadi dapat memberikan satu bentuk natural family planning, susu ibu ini juga boleh mengelakkan daripada berbagai-bagai jenis penyakit, terutamanya penyakit-penyakit yang datang pada waktu tua, Alzheimer contohnya. Ibu yang menyusukan anak lebih kuat badannya dan lebih daya tahannya daripada penyakit, dan dia jarang menjadi nyanyuk. Ini di antara khasiat-khasiat penyusuan ibu, susu ibu kepada anak yang baru lahir. Ini Ustaz, di antara yang barangkali yang jadi timbul persoalan juga ialah hukum tentang bagaimana kalau yang menyusukan itu seorang ibu ataupun seorang wanita, yang lebih tepat kita gunakan seorang wanita yang bukan Islam tapi memberi susuan, beri susunya kepada seorang anak Islam, anak ataupun bayi Islam. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syukri tentang persoalan iaitu kita seorang anak disusukan oleh seorang ibu yang bukan Islam. Dalam persoalan fiqah tidak menjadi sebarang masalah, memandangkan bahawa kalau berdasarkan rukun-rukun rada'ah kita sebutkan ataupun syarat-syarat rada'ah, tidaklah meletakkan syarat seorang itu perlulah Muslim untuk memberikan susu kepada anak-anak itu. Apatah lagi kita lihat dalam konteks dunia moden. Kalau kita nak mengatakan tidak boleh, lalu bagaimanakah nanti dengan kewujudan apa yang kita gelarkan sebagai bank susu misalnya. Di tempat lain sudah banyak dibuat bank-bank susu. Sudah pasti kita tidak ketahui siapakah penyumbang-penyumbang kepada bank-bank susu itu. Dan kalau kita lihat dalam konteks sirah, Nabi SAW pun tatkala beliau masih kecil disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dan juga seorang lagi Suwaibah, iaitu seorang hamba kepada Abu Jahal. Maka dalam konteks ini kita kembali melihat kepada rukun rada'ah itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam rukun-rukun rada'ah ataupun syarat-syarat penyusuan ini disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin misalnya, ar-rada' al-muharram wusulul laban adamiyah balagat haidin walau qatratun aw mukhtalitun bighairi wa in qalla. Jawfa rada'in lam yablu haulaini 5 maratin yaqinan urufan. Iaitu yang pertama sekali syarat untuk kita nak rada'ah ini mestilah menyusu dengan manusia. Artinya kalau anak kita disusukan kepada beruk masalah, tidak boleh tak timbul masalah ini. Mesti dengan manusia. Yang kedua disebut al-murdi', iaitu perempuan yang menyusukan. Dan perempuan yang menyusukan itu syaratnya mestilah orang yang hidup dan umurnya paling minimum 9 tahun qamariyah. Minimum. Syarat yang ketiga mesti ada ar-radi', iaitu anak yang disusukan. Anak itu mestilah syaratnya anak yang masih hidup dan umurnya tidak melebihi 2 tahun qamariyah. Macam Ustazah bagi tahu tadi, kalau anak itu sudah umur 42 tidak dikira lagi dah. Dia mesti bawah daripada 2 tahun. Kemudian yang seterusnya syaratnya ialah al-laban, susu itu sendiri, iaitu susu perempuan itu tadi. Disyaratkan, seperti yang Ustazah dah juga terangkan, mestilah syaratnya masuk ke perut dan dapat membantu pertumbuhan tubuh badan anak-anak itu. Khususnya hari ini, Ustaz Syukri, kalau kita lihat di hospital-hospital ramai ni anak-anak premature kita panggil, anak-anak yang lahir tak cukup bulan. Anak-anak ini memang sangat memerlukan kepada susu-susu untuk membantu pertumbuhan. Kalaulah misalnya ibu itu tidak mampu untuk memberikan, maka tatkala inilah kita memerlukan bantuan daripada mana-mana ibu untuk memberikan sumbangan. Dan seterusnya juga disyaratkan had penyusuan itu tidak kurang daripada
5 kali dalam waktu yang berasingan. Maka apabila kita lihat kepada syarat-syarat ini, maka tidak perlulah kita timbulkan tentang persoalan bagaimanakah orang bukan Islam memberikan susunya kepada anak-anak yang Islam. Cuma kalau nak kita bincangkan, saya kira dalam kesempatan pertemuan ini tidak mencukupi. Memberi kesan daripada sudut nasab ataupun tidak haram kahwin dan sebagainya. Namun seperti yang disebut di dalam i'anatut talibin itu, maratin yaqinan urufan, iaitu kita mesti yakin sungguh-sungguh bahawa kita anak dia, barulah kita pernah menyusu dengan dia. Maka dalam konteks ini tidak timbul sebarang masalah daripada seorang yang bukan Islam untuk memberikan susunya kepada anak-anak yang Islam dengan syarat-syarat yang telah kita nyatakan tadi. Wallahu a'lam. Jadi Ustazah, saya lanjutan daripada tentang ahkam ataupun tentang hukum juga, kalau Ustazah boleh juga beri komentar. Dan masyarakat kita ni kadang-kadang ditimbul macam-macam persoalan yang kadang-kadang kita sendiri pun jadi keliru. Jadi untuk kita dapat faedah daripada apa yang disebut juga ialah tentang bagaimana katanya hukum seorang itu diharamkan berkahwin dengan suami ibu susuan. Ada juga kata begitu. Minta komen Ustazah. Terima kasih Ustaz. Bila yang menyusu itu adalah ibu, iaitu wanita, maka yang haram padanya adalah anak, sama ada lelaki atau wanita, mestilah lelaki, sebab ibu tak akan berkahwin dengan anak perempuan. Ya. Tetapi soalannya, adakah bapa itu juga haram untuk berkahwin dengan anak susuan? Jawapannya memang ya. Memang haram. Kerana apa? Kerana haram dari susuan itu sama seperti haram dari keturunan, seperti mana hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Walaupun tren masyarakat sekarang ini mengambil anak angkat sudah menjadi sesuatu yang biasa, bukan luar biasa lagi. Tetapi untuk nak menyusukan anak itu mesti dengan izin juga. Sebab takut suami itu nanti suatu hari mana tahu duduk terfikirkan anak ini nak dijadikan isteri dan sebagainya. Jadi tanpa izin maka akan berlaku konflik yang akan menyusahkan hidup ibu dan anak dan juga suami itu sendiri. Jadi haram ayah seperti haram ayah kandungnya untuk dikahwini, Ustaz. Sebabnya dengan susuan ini juga boleh menjadikan halal auratnya dan juga boleh menjadikan haram perkahwinannya. Jadi dia sangat jelas. Kita tidak perlu persoalkan itu kerana ayah tak boleh menyusukan anak, ibu saja menyusukan, makna bukan bermakna ayah itu tidak haram untuk dikahwini. Wallahu a'lam. Minta komen sikit Ustaz yang agak luas sikit, tapi tak apalah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita baca, kita lihat dalam televisyen, sudah ada, bukan begitu ramai tapi dah ada yang anak dara tapi ada anak angkat dan anak menyusun ni. Bagi komen sikit Ustaz. Alhamdulillah, saya rasa itu perkembangan yang baik. Dalam masa orang membuang anak, ada orang yang suka nak ambil anak sebagai anak angkat. Ya, cuma yang saya tegaskan di sini, memanglah susu ibu ni susah nak dapat sesuatu yang berharga. Jadi kata dia ambil anak angkat, and then dia ada pula diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada susu ibu dengan melalui teknologi dan sebagainya, perubatan yang boleh membantu, maka dia boleh mengeluarkan susu, boleh bagi lagi sedekah susu kepada anak orang lain yang dia tak kenal mata hidungnya tu, ayah dan ibu kepada anak itu, maka itu sesuatu yang baik. Tetapi yang tidak baiknya bila yang menyusu ini ataupun ibu ini dia tidak tahu atau tidak faham beberapa isu ataupun hukum dari segi perundangan dan sebagainya yang akan timbul hasil daripada anak yang disusukan itu. Terima kasih kepada Ustazah di atas penjelasan kepada kita tadi. Saudara, dan di hujung pertemuan kita saya mohon daripada yang berbahagia Ustaz untuk membuat rumusan daripada tajuk kita, susu ibu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan perbincangan kita pada malam ini ialah ibu bapa dia mesti berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak dia. Termasuklah yang dikatakan terbaik ini adalah makanan yang terbaik. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW memberikan pesanan kepada ibu bapa. Kata Nabi, haqqul walad ala walidihi sittatun, an yuhsin ismuhu wa addabuhu wa yu'allimul kitaba wa sibaha wa rimayah wa alla yarzukhu illa tayyibah wa ayuzawijhu idza adraka kama qala sallallahu. Kata Nabi, tanggungjawab ibu bapa ada 6. Salah satu daripadanya ialah wa alla yarzukhu illa tayyiba. Hendaklah diberi anak-anak itu makanan yang terbaik sekali. Dan pada malam ini kita telah didedahkan bahawa antara makanan yang terbaik yang diciptakan Allah di dalam tubuh seorang manusia adalah susu ibu itu sendiri. Saya tak nafikan Ustaz Syukri di pasaran memang banyak susu-susu. Ada di pasaran banyak. Ada Ustaz Syukri, saya tengok satu iklan susu tu. Anak dia minum susu tu, dia kenal bunga ni. Dia boleh kenal ni.
Betul. Ada yang kecil-kecil jadi doktor pun ada, macam-macam pesen. Hebat. Tetapi di sini Allah Ta'ala bagi tahu yang terbaik, kolostrum yang dihasilkan oleh awal kelahiran itu adalah yang terbaik setakat ini. Maka marilah kita berusaha untuk berikan yang terbaik dari sudut makanan ini kepada anak-anak kita. Andai kata kita tidak mampu untuk memberikan kepada anak-anak kita susu badan atau susu ibu atas sebab-sebab yang tertentu, maka dalam surah Al-Baqarah yang kita bincangkan ini ayat 233, Allah Ta'ala tutup di penghujungnya, fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tashawur fala junaha alaihima. Kalau kamu nak surrender, tak jadi masalah. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kamu tidak boleh, serahkan kepada orang, suruh orang beri susu dan jangan lupa upah sedikit kepada orang itu supaya menjadi ganjaran. Untuk menunjukkan bahawa memberi susu ini bukan kerja sukarela semata-mata, tapi menunjukkan bahawa kalau disuruh oleh Allah upah, maknanya benda itu sangat berkhasiat dan tidak boleh dapat secara percuma. Terima kasih. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz Badlisha dan Ustazah. Sesuatu yang boleh kita kongsi di penghujung pertemuan kita pada malam ini, silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan kita menafikan hak anak-anak kecil untuk mendapatkan makanan yang berkhasiat untuk pertumbuhan mereka yang sihat. Sebab saya pernah terbaca dalam satu buku, iaitu di negara-negara maju 10 hingga 15% kanak-kanak meninggal dunia pada usia 3 bulan ke bawah kerana tidak mendapat makanan yang berkhasiat. Yang mana makanan yang berkhasiat itu tidak mahal, tidak susah, semuanya daripada badan ibu itu sendiri. Jadi saya rasa dia tidak menjadi satu penafian oleh setiap ibu. Dan juga 5 hingga 9 tahun usia kanak-kanak itu, kalau menyusu ibu, IQ-nya lebih tinggi 12 kali ganda daripada anak yang tidak menyusu ibu. Jadi daripada apa yang dikaji, daripada apa yang disentuh di dalam Al-Quran juga, maka kita tidak boleh tidak. Pada saya untuk kita menyusukan anak-anak. Di negara-negara membangun juga Ustaz, 40,000 anak-anak meninggal dunia setiap hari. 28 orang untuk setiap 1 minit kerana tidak mendapat makanan yang berkhasiat. Kena cirit-birit, kena radang paru-paru dan sebagainya. Jadi berbalik kepada menyusukan anak angkat tadi, saya nampak bahawasanya baik. Sebab apa, tidak semua orang mempunyai susu ibu. Jadi kalaulah mempunyai susu ibu yang lebih hendak diberikan kepada anak orang lain, maka teruskanlah. Tetapi ia bukan hanya sekadar menghalalkan aurat, menghalalkan hubungan antara ibu, anak dan ahli keluarga yang lain, tetapi juga dia mendapat sesuatu yang tidak ada pada orang lain, kerana keistimewaan itu hanya untuk orang-orang yang tertentu saja. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Nik Salidah. Satu kesimpulan yang cukup indah betapa hebatnya susu ibu yang merupakan sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perbincangan kita hampir 1 jam pada malam ini, kita dapat memahami intipatinya. Antaranya ialah bagaimana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila menjelaskan sesuatu perkara, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya perintah itu adalah kebaikan untuk umat ini, untuk hamba-hambanya. Dan begitu juga kita lihat di antara perkara yang kita bincang pada malam ini tentang kebaikan susu ibu yang merupakan sebagai rahmat kepada anak-anak. Dewasa ini dibicarakan bagaimana berlakunya gejala sosial, perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Adakah kita pada masa yang sama kita terfikir, adakah ini juga sebahagian daripada kealpaan kita, kita mengambil mudah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita lihat dalam pertemuan kita pada malam ini, bagaimana ibu dan anak itu sebenarnya mempunyai hubungan yang cukup istimewa. Satu hubungan yang cukup istimewa, dan hubungan itu bukan ketika dilahirkan tetapi sebelum dilahirkan. Ini kita melihat bagaimana Islam meletakkan hubungan yang begitu dekat di antara ibu dan juga anak. Dan begitu juga dalam pertemuan kita pada malam ini, kita melihat dari sudut aspek hukum, supaya dalam masyarakat kita, kita kena perhatikan sesuatu perkara itu berdasarkan hukum. Soal anak susuan, cucu susuan, kita akan lihat perkara-perkara yang berlaku ini sebenarnya ada kaitan dengan hukum hakam. Dan kita akan menjadi sejahtera dan kita akan menjadi selamat kalau
kita dalam kehidupan kita memerhatikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita lihat dalam pertemuan kita pada malam ini, dalam apa yang disebut oleh pakar-pakar kita bahawa faedah susu ibu ini cukup banyak. Di antaranya ialah untuk menjarakkan kehamilan, mengelakkan penyakit, dan ini membayangkan kepada kita bahawa khasiat-khasiat ini sebenarnya tidak didedahkan secara terperinci oleh Al-Quran, tetapi dewasa ini dalam ratusan tahun ini dibuat kajian dan dilihat kebaikan demi kebaikan daripada susu ibu. Dan begitu juga kita lihat toleransi dalam agama kita, bagaimana kalau mengikut hukumnya orang bukan Islam juga boleh menyusukan kepada anak orang Islam. Itulah yang dinamakan toleransi, walaupun ada usaha-usaha yang menyebut bahawa Islam ini mengajar kepada keganasan dan sebagainya, tapi hakikatnya kalau dalam soal yang begitu penting, soal susu ibu itu juga diletakkan bagaimana hukumnya adalah harus orang bukan Islam untuk memberi susu kepada anak Islam. Itu kita katakan satu gambaran yang cukup indah dalam ajaran Islam. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sentiasa dalam kehidupan kita ini, kita cuba memerhati dan mengkaji Al-Quran. Perkara-perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang disebut, apa yang diperintah itu sebenarnya adalah kebaikan kepada kita, dan itu memberi satu semangat kepada kita, keyakinan kepada kita. InsyaAllah kalau kita benar-benar beramal dengan Al-Quran ini, InsyaAllah kehidupan kita akan selamat, kita akan mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di penghujung pertemuan pada malam ini, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua panelis kita pada malam ini. Yang berbahagia Ustaz Badlisha Lauddin, penolong pengarah dakwah Jambatan Agama Islam Pahang. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah datang lagi insyaAllah Ustaz. Dan di hujung sana yang berbahagia Ustazah Salida daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan, dan sambutlah salam kasih sayang dari warga Halaqah pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.